Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu yassir wa la tu'assir wa bitamim khairun. Qala al-imam Abu Isa At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa dan asal. Al-halwa maka kullu ma fihi halawah, benda yang manis panggil halwa. Ya. Sebenarnya ulama membezakan halwa dengan halwa. Halwa sebagai mengatakan makanan yang mana dimasak dengan api dia panggil halwa. Yang tidak dimasak dengan api, halwa ni yang dimasak dengan api. Halwa yang tidak dimasak dengan api. Jadi halwa al-asal itu termasuk halwa. Bukan halwa. Kalau halwa ada hamzah belakang tu yang dimasak dengan api. Jadi coklat, gula-gula, apa saja yang manis-manis yang dimasak dengan api dulu, itu adalah halwa. Maka Nabi suka benda manis-manis. Ya, nah. Dia bukanlah suka di sini maksudnya makan tiap hari, tidak. Itu keji manis ni. Cuma Nabi SAW makan sekadar menunjukkan kepada umat bahawa boleh untuk bersedap-sedap dengan dunia ini, tak ada masalah. An Atha radhiyallahu anhu qala akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiya. Sayyidatina Ummu Salamah mengkhabarkan kepada Sayyidina Atha ibni Yasar, sesungguhnya beliau telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiya, yakni kambing, kaki depan kambing yang bakar. Nabi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akala minhu thumma qama ila as-salati wa ma tawadda'a, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, makan, dan kemudian bangun solat, dan kemudian wa ma tawadda'a, tanpa berwuduk. Ini dalil bagi ulama mazhab Syafi'i bahawa makan makanan yang mamassathu nar, yang dibakar dengan api, tidak perlu untuk wuduk semula. Jadi pandangan sebahagian ulama di mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, makanan yang terkena api kena wuduk kalau kata sebelum makan. Imam Ahmad berpegang dengan pandangan tersebut sampailah pandangan mazhab Imam Ahmad sampai sekarang digunakan lagi, tapi bukan pada kambing ni, guna pada unta. Unta kalau masak kena wuduk sebelum kita solat untuk makan. Kenapa? Kerana unta ni berangin sikit, bagi ulama. Tapi dalam mazhab Ahmad mengatakan bahawa ini adalah ta'abbudi, mengikut pada arahan Nabi SAW. Nah, tapi kalau kata hikmah dia, kalau tengok hikmah pula, adalah kerana daging unta ni dia berangin, yang menyebabkan keluar angin, senang kentut. Sebab sahabat Nabi SAW lepas makan unta dengan Rasulullah SAW, duduk dengan Rasulullah, kena duduk menyembah-menyembah, terkentut seorang, tapi tak bunyi. Kentut jenis tak bunyi memang wangi. Tak dengar siapa, tak dengar. Yang tahu bau tu ya. Kentut bunyi tak bau, sebab kentut-kentut tu orang maki, lepas tu bakal lari bangkit kentut hidung. Tak ada nak tahu bau dia macam mana. Kentut senyap, orang bau dulu, itu baru maki. Tapi sahabat Nabi tidak maki sama-sama mereka. Sahabat Nabi pun pakai tunggu, dah bau tu. Jadi sahabat pun, kita tengok siapa ambil wudu, dia lah yang kentut. Kita berhukum lepas ni. Nabi tak kata apa, senyap. Ini kita jaga, man satara mu'minan satarahullah yawmal qiyamah.
Habis Nabi bicara, Nabi kata apa? Dekat-dekat waktu sembahyang, Nabi kata, jom semua wajib berwuduk. Itu dia. Semua tu seronok hak kentut. Alhamdulillah ya. Orang tak tahu kentut. Nampak Nabi SAW punya akhlak. Kalau kita jadi tok guru pun, anak boy tak kentut, siapa kentut ni bangun? Keluar memang. Oh, saja nak tengok. Malulah budak tu ni. Nampak tak? Ikut akhlak Rasulullah SAW. Semua pergi wuduk. Jangan sebut itu arahan Nabi. Ya Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wajib taat pada Rasulullah SAW. Jadi taatlah mereka kepada perintah Nabi. Tak kata apa, semualah seronok. Sampai sekarang lah tak ada seorang pun tahu siapa bentuk tu. Sampai sekarang. Ni kata akhlak Rasulullah SAW. Ni payah orang nak tiru. Al-Imam Abu Bakar Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu an digelar Al-Asam kerana mempertahankan seorang perempuan yang kentut di depan dia. Al-Asam maksudnya pekak. Hatim Al-Asam pernah sekali dalam majlis dia, perempuan seorang tu tanya soalan. Tak ada tanya soalan, kentut depan dia, jelas-jelas. Tok guru nak tanya perut. Ada lagu. Jadi tuan guru Sayyidina Hatim waktu tu bila dengar tu, dia nak jaga aib perempuan sebut. Kalau saya gelak dulu. Muka comel, kentut berbau kan. Jadi saya kata, Imam Hatim kata apa? Imam Hatim kata, aku cakap kuat sikit, aku tak dengar. Kuat sikit dia. Perempuan tu pun terus bila dengar, oh tak dengar. Masya Allah, Alhamdulillah. Dia tak dengar kata aku kentut. Maka terus dia, lepas tu dia tanya sekali lagi. Kuat-kuat. Mulai hari itu, siapa saja tanya soalan dalam kelas dia, semua dia suruh kuat suara. Ada suara angkat suara. Ada handset kau ni. Handset. Buat tu handset. Banyak handset ni. Sony Ericsson. Ni. Baik. Jadi hari itu kalau orang tanya soalan dalam majlis dia, semua dia akan kata tinggi suara. Irfa' sautak. Fa inni la asma'. Ini asam. Aku ni pekak. Jadi sebut kata gitu, terus orang tanya tinggi-tinggi suara. Berapa tahun? Berapa tahun dia keadaan begitu? 30 tahun. 30 tahun dalam keadaan memekakkan telinga. Bayangkan. Selepas cukup 30 tahun, satu hari ada seorang budak, seorang pelajar daripada Al-Imam Hatim Al-Asam angkat tangan. Tuan guru dia suara tinggi. Dia kata slow cukup lah aku dengar. So, macam mana 30 tahun kami duduk dengan Tok Guru. Sepanjang hari Tok Guru akan suruh orang tinggi suara. Hari ni kenapa pula boleh dengar pula dah? Adakah dah masuk dah apa ni? Alat pendengaran yang dikeluarkan oleh syarikat baru kan? Melawan. Jadi bila dia merapu tu, saya ni tak tidur 17 jam ni hari ni. Tu yang tadi tu kan. Tapi insya-Allah ni bukan kena ganja, tak. Dia kena ganja mata tak boleh nak buka tu. Dia kalau tiba-tiba dengar saya senyap. Kan? Maksud tu saya ke alam roh sekejap. Temu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam, baru saya balik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana? Dia kata hari ni Sayyidina aku dengar balik, kata dia. Bukan dengar balik, memang aku dengar pun. 30 tahun ni aku pekakkan telinga kerana untuk menghormati wanita yang menghadiri majlisku selama 30 tahun. Bayangkan perempuan tu main mengaji dengan Imam Hatim Al-Asam 30 tahun tak pernah tinggal. Ini pengajian ulama-ulama dulu ni. 30 tahun dia tak pernah tinggal majlis aku, dan hari ni dia meninggal dunia. Perempuan tu dah mati. Jadi telah terlepas aku punya tanggungjawab aku kepada dia untuk mempertahankan rahsia dia, kerana dia dah mati dah. Dia dah mati habis, selesai, tak ada masalah apa. Dia pun takkan malu dah masuk kubur dah. Maka dia kata kerana dia pernah kentut depan aku dan aku pekakkan telinga aku 30 tahun untuk jaga dia. Hari ni dia mati, bila dia mati habis dah, selesai dah kerja aku. Maka nampak, dengar balik lah ketika hari itu. Maka digelar Hatim Al-Asam, Hatim yang pekak. Tapi pekak tadi bukan menghina, memuliakan sikap dia yang mempertahankan dan menjaga aib perempuan tersebut sepanjang perempuan itu hidup. Ini payah kita nak buat.
Kita mula boleh lah duk buat tahan cover kan. Orang kentut depan kita. Balik tak ada 2 minit nak dengar cerita. Dia sebut nak dengar cerita tu, dia mula duduk lengkong, makan kuci, mencuh teh air limau, ikat tepi kan. Baik. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an An Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Abdullah bin Haris, kami bersama dengan Rasulullah makan shiwa'. Shiwa' ni lahmul mashwi, kambing, daging kambing bakar di dalam masjid. Ini hukum boleh makan di dalam masjid. Nampak tak? Tapi makan dalam masjid dengan syarat tidak mengotorkan masjid. Kalau boleh mengotorkan masjid, maka tidak boleh makan dalam masjid, kena makan di beranda masjid. Kalau lah yang untuk makan kat dalam masjid. An Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, aku bertamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, fa utiya bi jambin mashwiyin, dan kami dihidangkan dengan kambing bakar. Disebut jambin di sini maksudnya kambing kaki depan kambing. Rasulullah memang sangat suka kaki depan kambing. Kata para saintis kerana kurang kolesterol. Summa akhadha ash-shafrata faja'ala yahuzzu. Kemudian Nabi SAW mengambil pisau. Syafrah ni pisau besar. Faja'ala yahuzzu, maka Nabi pun memotong. Fahazzali biha minhu. Dan kemudian Nabi potong li biha minhu. Nabi potong untuk aku. Nampak ni tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita nak orang yang hidang kat kita, kita tak hidang kat orang. Tak comel panggil gitu. Kadang-kadang kita pula kena tolong bagi kat orang. Makanan mai hidang kat kita, ambil bagi kat orang tu. Tu cara dia. Ni yang saya mai hidang depan dia, dia kenal tu, alhamdulillah. Perak bola mulut dulu. Dah orang hidang kat dia, bola mulut. Tak makan lah. Makan nak bagi. Tak panggil huduh. Jenis ni payah buat kawan. Bagi kat kawan, bagi semua. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah SAW minum susu. Ada orang bagi susu kepada Sayyidina Nabi SAW. Nabi panggil Sayyidina Abu Hurairah. Dan Nabi tahu Sayyidina Abu Hurairah sangat lapar. Sayyidina Abu Hurairah sangat lapar pada ketika tersebut. Susu ni dia boleh doa minum susu lain daripada doa minuman lain. Minuman susu kalau kita minum baca apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Baca doa tu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kerana dia ada berkat pada susu ni. Dan Nabi suka susu. Jadi bila bagi pada Sayyidina Abu Hurairah pun dengan harapan dia boleh minum dulu. Nabi kata tak, bagi orang lain dulu. Taat dengan perintah Rasulullah, dia bagi semua orang minum dulu. Minum bekas kecil. Tapi cukup untuk semua. Lagi tinggal sikit. Ada sikit je tinggal. Maka Nabi SAW kata pada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi Hurairah tengok, Allah sikit je. Padahal aku dapat dulu tadi. Tapi dah taat perintah Nabi untuk bagi kat orang makan, bagi minum. Akhirnya Nabi kata minum. Kamu minum sekarang, hak kamu. Maka Sayyidina Abu Hurairah minum. Hak sikit tu tak habis-habis. Nabi kata minum lagi. Tambah lagi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, sampai penuh perutku dengan susu tersebut. Dan akhirnya aku kata cukup. Nampak tak? Seolah keluar susu baru daripada bekas tersebut. Dia kata, kerana apa? Kerana yakin dengan Rasulullah SAW. Dan kerana tidak ada persoalan, tak ada bantahan. Bantah inqita'ul madad, kata para ulama. Bantah je, hilang habis semua keberkatan. Nanti kita tengok hadis Nabi SAW. Seorang lelaki yang mana minta kepada Rasulullah, yang Rasulullah minta kaki depan kami, akhirnya dia persoalkan perkara tersebut. Dan tengok apa yang berlaku. Nanti akan ada. Dan kemudian faja'a Bilal yu'zinuhu bisolati. Tiba-tiba datang Sayyidina Bilal minta izin untuk solat, maksud nak azan. Fa'alqa syafrah, maka Nabi pun baling pisau. Bukan baling syum gitu. Tu baling itu cucuk kat dahi ya. Nabi baling kat bawah lah. Nabi lepaskan. Fa'alqa syafrah, Nabi lepaskan. Malahu taribat yadah. Nabi kata, Nabi marah.
Nabi dia apa ni? Ha? Taribat yadah ni maksudnya apa dia? Tak untung kamu. Tapi bukan itu maksud Nabi. Taribat yadah juga ada dua makna. Awak yang bagus sangat macam tu. Terjemah dia gitu. Nampak tak? Awak yang panggil bagus sangat ni. Ni kata ayat-ayat kita orang tua ajak kita. Dia nak niat benda lain, tapi dia guna ayat lain. Faham tak? Anak kecil panggil buah. Kita nak siapa bagus sangat ni, ya Allah. Masya-Allah. Orang Melayu tak jaga benda tu, orang muda lah. Tengok anak tu aktif. Buah anak entah tu. Bang ni pun tahu. Buah anak entah tu jangan sebut gitu. Sebut aktif. Nah. Aktif macam anak, masya-Allah, tabarakallah. Padahal maksudnya nak kata pegang elok ni. Lebih kurang gitulah. Sebab dia sebut gitu, dia doa kepada budak sebut. Budak-budak memanglah dia jenis berjalan kata. Pergi sana pergi sini. Pun dulu budak juga kan. Awak amsang budak tu pegang kitab tu. Pegang kitab baca kan. Pergi mana pegang Quran gitu. Tembak. Seorang je anak pegang kitab. Anak Juha. Juha ketika mana kecil anak dia teriak tak mau tidur. Teriak tak mau tidur. Wah, teriak. Dia dua-dua tak tidur. Bini dia dua-dua tak tidur. Lagi dia bini dia kata nak buat macam mana Levan? Tak tahu nak buat macam mana. Dia pun ambil kitab. Bagi kat anak dia. Nah. Kecil. Nak ambil kitab. Bini dia kata apa ni? Kau dah bagi makan ubat tidur apa ni, bagi kitab apa? Dia kata tak, dulu masa aku mengaji dulu. Hak ni aku pegang tidur tu. Baik. Wa kana syaribuhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu tu misai dia panjang. Qad wafa, ni lebih sampai lebih daripada bibir. Apa ni, tepi bibir ni. Maksudnya tutup bibir sikit. Qala lahu aqussuhu laka ala siwakin aw qussuhu ala siwakin. Maka Nabi SAW kata kepada dia, aqussuhu laka. Aqussuhu laka ni maksud dia apa? Aku akan potong bagi sama kamu punya pisau apa ni, bukan pisau apa ni, misai kamu, ataupun qussuhu ala siwakin, ataupun syak rawi seolah Nabi kata lepas ni potong misai ni bagi sama ni, jangan bagi lebih daripada tu. Ada dua lah riwayat. Sama ada Nabi kata mai aku nak tolong potong dekat, bagi sama sikit. Nampak tak? Sambil-sambil dan lagi Rasulullah bergurau dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Umar Nabi marah. Siapa nak minta azan, orang tengah nak makan ni? Kalut tang mana? Nampak Sayyidina Bilal. Dia kata Allah Sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murabbi yang besar. Boleh apa ni, mula-mula marah kemudian pandai tarik balik dan sebagainya. Gitu. An Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Ingat tak? Misai sebaiknya kata para alim ulama potong. Kalau kata cukup apa ni, yang paling afdalnya potonglah. Tapi kalau orang ni biasa cukuplah. Kita aja ni misai kita kalau potong biar tumbuh gitu nampak macam kelak menyerah. Try dah simpan. Orang kata Ustaz, kelak menyerah bila? Macam tu. Kita saja nak try tengok kok jadi macam saja simpan misai tepi ni ada sikit. Duk ingatkan kok jadi Tom Cruise ke apa ni, Bruce Lee apa dah. Mampu bila. Kau nak ingat nama-nama tu. Jadi apa ni, tengok betul keluar penjara dah kali cukup tu ya. Tak sesuai. Sebab bila orang yang biasa cukup bisa dia tumbuh balik jadi kerah. Kerah pula bukan kerah dia, kerah kung orang kata. Kerah jadi tu. Jadi tak apa nak elok lah. Jadi cukup. Janggut jangan. Janggut jangan cukup. Trim tak apa, jangan cukup. Sebab ada keluar khilaf di kalangan ulama, khuruj minal khilaf, sebab ada sebagian ulama mengharamkan cukur janggut. Hatta yang syadid kapiak tu yang cukur janggut. Tu biar kapiak tu. Jangan cukur. Jadi kita tak gunakan pandangan kafir tu. Kita kata sebaiknya jangan potong. Jangan cukur janggut. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala
utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Nabi didatangkan dengan daging. Laham yang kalau dimaksudkan ni kebanyakannya adalah lahm, apa dia? Kambing lah. Daging kambing. Antara kambing yang bahagian badan kambing yang Nabi suka makan, kaki depan, tulang bahagian belakang. Nah, lepas tu batang pinang. Yang belakang tu batang pinang tu lagi. Batang pinang ni orang kita panggil harimau teriak, harimau teriak, batang pinang. Harimau menangis. Harimau teriak. Harimau menangis. Dia ada bahagian harimau menangis. Bahagian harimau menangis tu bahagian paling lembut sekali. Sedap serut kira lah. Tak nak mampu. Dia lembut. Dan harimau kalau kata tak boleh makan tu dia menangis. Orang panggil harimau menangis. Sebab tulang ni, daging ni duduk di tempat yang payah dia ambil. Duduk belakang tulang. Jadi kalau harimau nak ambil tu, dia gerang marah. Sambil teriak. Padahal tu sedap kali tu. Mana? Lebih kurang itu. Sebab tu dia panggil harimau menangis. Orang tua pandai buh nama. Dia pedan tengok harimau. Sambil duduk makan, harimau menangis datang sini apa lah. Lepas tu daging tu yang paling sedap. Saya pergi ke Pasuruan baru ni Indonesia, makan dengan Habib Taufik, makan dengan Ustaz Yusaini apa. Depa jamu daging apa ni? Orang panggil sate kibas. Sebab sate kibas di warung Kang Hamid. Warung Kang abang lah. Kang Hamid. Orang tua dah dia. Kedai kecil je. Sate dia tu kalau main Malaysia cucuk, kalau dia buat RM5, RM7 pun orang beli. Di sana RM2. RM2 Indonesia. Sedap tu tak kira dah. Dia cucuk bukan satu batang kayu, 2 kayu dia cucuk. Satu dia ambil pula bahagian batang tu, yang bahagian apa ni, harimau teriak tu, harimau menangis. Tokak tu jadi macam cayak dalam mulut. Lepas tu dia jadi macam pecah. Tung. Kuah dia tak payah. Kuah dia mudah. Kita boleh buat. Kita buat sate kali kan. Try tengoklah kalau pandai lah kan. Try ambil bahagian hak lembut tu. Tanya dia tak ni, dia tak, orang panggil apa, bukannya jenis orang panggil apa, rebus dulu ke, tak rebus dulu, fresh. Fresh tu. Kambing pun tengok tengah duk lapah, cucuk puk tak terus atas api. Dia cicah kan apa? Cicah dia tu yang tak. Cicah dia buh toyu ya. Tahu toyu? Kicap. Nah. Buh kicap, potong cabai hak pedas-pedas tu buh nan tu, lepas tu perah asal limau. Nah. Langsung nak pergi balik tu. Baiklah Habib Taufik kata, makan-makan lepas tu kami terus nak balik. Nak kena pergi ke Surabaya. Habib Taufik kata, lah kalau datang ke Pasuruan tidak singgah di restoran Kang Hamid, bukan restoran, warung Kang Hamid ni kecil je, ada dua meja ya dah. Tak singgah warung ni tidak dikira datang Pasuruan. Nampak tak? Dah sedap restoran tu. Ni bukan mubalarah, memang sedap sungguh. Saya tak nak rasa sepanjang saya duduk jalan di Malaysia ni, semua kedai sate saya dah berhenti. Bohong tu. Mana abang kata memang sedap lah. Payah nak cari sate macam tu. Tuan tanya balik dia mana bahagian daging mana dia ambil? Bahagian harimau menangis. Tu. Saja nak cerita tu ya tu. Saja nak pergi pula hampir semua pecah ayat dia. Baik. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi zira'u wa kanat tujibuhu fanahasa minha. Nabi SAW diangkat kepadanya kaki depan kambing zira'. Nabi sangat menyukai daging tersebut. Fanahasa minha. Nahasa maksudnya apa? Nabi angkat kaki itu, Nabi gigit terus sambil angkat. Dia kata bukan lahap ni. Memang Nabi nak kata sukanya Rasulullah dengan daging tersebut. Angkat dan kemudian gigit terus. Sebab ada sebahagian ulama mengatakan jangan potong daging dengan pisau. Maka bila Nabi memotong daging dengan pisau, maka ini menunjukkan kata boleh tu. Imam Tirmizi kadang-kadang dia buat masuk hadis ni, kadang-kadang sebabkan berlaku isyak hadis pada ketika tersebut. Katanya ada hadis Nabi kata jangan potong daging dengan pisau kerana akan mengurangkan keberkatan daging tersebut. Masalah. Lepas tu nak buat macam mana? Ambil daging tokak dengan lidah. Lidah apa dah? Tokak dengan gigi. Tokak dengan lidah hebat noh. Jadi kata gitu. Maka bila Nabi guna pisau hazza, maka kita sebut boleh guna pisau. Itu maksudnya. Dan sebahagian lagi ulama kata roti jangan potong dengan pisau. Yang ni memang ada hadis. Roti jangan potong dengan pisau kerana akan mengurangkan keberkatan roti tersebut. Roti kena kerak dengan tangan, koyak. Itu sepatutnya.
Nah, di kita tak payah. Kalau tambah kita ada zaujah belakang, orang nak main rumah dia nak kena buat roti. Roti pula nak buah jam apa semua nak bagi kat kawan. Takkan dia nak koyak kerak gitu, orang huduh gila. Dia mesti akan kerak bagi comel-comel. Tak apalah, memang nak bagi habis pun. Ya. Kalau berkat sangat tak habis pula, aku juga nak kena habis. Jika kerak tu dia kurang keberkatan, bagi makan. Ya. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. Nabi sangat suka kaki depan kambing. Qala wa summa fi zira'. Dan Nabi SAW diletakkan racun pada zira' tersebut. Wa kana yura aw yara anna al-yahuda sammuhu. Dan di sini menunjukkan bahawa apa ni, Sayyidina Ibn Mas'ud seolah-olah syak pada ketika tersebut, dan dia kata aku rasa yang meracun Rasulullah itu adalah seorang Yahudi. Maksud mungkin dia terlupa pada ketika tersebut. Memang betul lah, memang Yahudi yang meracun Sayyidina Nabi SAW. Baik. Siapa yang mati ketika mana tu, yang makan bersama dengan Rasulullah pada perang Khaybar tersebut? Yang mati itu adalah Sayyidina Bishr bin al-Bara. Bishr bin al-Bara. Dia makan dengan Rasulullah SAW dan dia terus wafat pada ketika itu juga. Nampak kuatnya racun tersebut. Seluruh badan kambing tu dilomor dengan racun. Tapi yang paling banyak sekali bahagian zira'. Bila Nabi makan, maka ketika tersebut daging tersebut bercakap. Nampak? Bila daging tu bercakap, daging tu kata aku beracun ya Rasulullah. Maka Nabi keluarkan daripada mulut. Sahabat dia tak sempat keluarkan, dia telan dah. Jatuh terus pada ketika tu, wafat, syahid. Bila Nabi panggil perempuan tersebut, Yahudi tadi, Nabi tanya, ma hamalaki ala dhalik? Apa yang menyebabkan kamu buat macam tu kat aku? Aku buat apa kat kamu sampai kamu buat macam tu? Nabi ni masih lagi rahmat dalam keadaan tu. Masih rahmat lagi. Kita panggil, pancung terus. Rasulullah tidak begitu. Tanya dulu, kenapa buat macam tu? Maka dia pun cerita, kami membaca dalam kitab-kitab kami bahawa Rasul akhir zaman, daging yang paling dia suka adalah bahagian zira'. Dan kalau dia makan, daging itu akan bercakap. Maka sebab tu Rasulullah nak tunjukkan pada kita, Allah Ta'ala nak tunjukkan wahyu, mukjizat bagi Nabi SAW, bercakap tapi dah masuk dalam mulut, untuk jadi sebab, untuk menjadi sebab kepada Rasulullah mati syahid. Itu sebab dia. Jadi Rasulullah wafat dalam keadaan syahid. Sebab Nabi kata aku mati disebabkan racun Khaybar. Racun tu sangat kuat sampai kesan pada Nabi sampai berapa puluh tahun. Jadi nak beritahu kata kuat. Akhirnya kata para ulama, perempuan Yahudi ni masuk Islam. Masuk Islam, tapi dakwah aja terpaksa dibunuh. Tapi bukan dengan hak Nabi. Bukan dibalas dengan bunuh hak Nabi, tapi dengan hak Sayyidina Bishr bin al-Bara. Dia dibunuh disebabkan telah mati seorang sahabat. Maksud dia dikira membunuh juga ketika tersebut. Dengan sengaja, bukan tak sengaja, tu sengaja. Maka dijatuhkan hukuman qisas. Baik. Jadi sebab apa? Sebab kalau Nabi seorang makan, kena ke Rasulullah tanya, ma hamalaki ala dhalik? Kenapa kamu buat macam tu? Rasulullah tak akan kenakan hukuman pada dia. Tapi sebabkan mati seorang, tu terpaksa letakkan hukuman juga kepada perempuan tersebut. Ini kata rahmat Nabi SAW. An Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidra. Aku telah masak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qidra. Jadi ta'am tu dalam khidr. Khidr ini bekah. Satu bekah. Wa kana yu'jibuhu az-zira'. Nabi sangat menyukai kaki bahagian depan kambing. Fanawaltuhu az-zira'. Ni siapa ni, hadis apa? Sayyidina Abi Ubaidah. Maka aku beri zira' kepada Nabi sebab aku tahu Nabi suka zira'. Summa qala, kata Nabi lagi, nawilni zira'. Bagi lagi zira', sebelah lagi. Lalu Nabi pun makan. Fanawaltuhu, aku bagi kepada Nabi. Summa qala nawilni zira'. Nabi kata bagi lagi kaki depan kambing. Maka aku kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira'in? Kambing ada berapa kaki depan Rasulullah? Saya sembelih seekor saja. Ada dua je, kamu minta sampai 3 kali. Maka Nabi kata apa? Faqala wallazi nafsi biyadihi law sakatta lanawaltani al-zira'a ma da'awtu. Nabi kata kalau kamu diam, kamu ikut apa yang aku cakap,
akan keluar kaki kambing tersebut selagi mana aku minta. Hak ni yang orang panggil disebabkan mempersoalkan inqita'ul madad. Sebab persoal mukjizat terhalang sebabkan tu. Bukan tidak percaya, tapi dia takut nak bagi Nabi intabih ya Rasulullah. Takut-takut Rasulullah terlupa, kata dah makan dah dua. Rasulullah tidak lupa. Rasulullah tidak lupa. Rasulullah memang nak pun. Kalau ni memang akan keluar mukjizat Nabi SAW. Tapi dah kamu kata gitu. Sebab tu kadang-kadang karamah para wali tidak akan berlaku di depan orang-orang yang mana mereka ini mengingkari perkara tersebut. Orang yang mengingkari kerana tidak nampak karamah para awliya. Sebab tu golongan yang mengingkari karamah para wali, maka mereka duduk dengan para wali, mereka akan nampak para wali ni bi'ainil ihtiqar, pandang dengan pandangan yang hina. Tapi kalau orang yang cintakan para awliya ilah, kita duduk, kita akan nampak karamah-karamah mereka. Kenapa? Kerana kita memandang mereka dengan ainit ta'zim. Dia tak? Ini beza di antara orang yang inqita'ul madad dengan orang yang ada madad yang berterusan. Madad ni benda al-barakah, bersambung keberkatan tersebut. Al-Imam Nawawi radhiyallahu an di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, setiap malam diceritakan oleh tukang sapu sampah di Darul Hadis Ashrafiyah, Imam Nawawi akan datang tengah-tengah malam. Bukan setiap malam lah, kebanyakan malam Imam Nawawi akan datang tengah-tengah malam, masuk dalam Darul Hadis Ashrafiyah, pegang tangan seorang lelaki ni, tukang sapu ni, kata jom ikut aku. Lelaki ni pun tak kata apa, ikut. Dalam beberapa tapak sampai di Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah. Jadi aku semayang dengan Imam Nawawi. Habis semayang, Imam Nawawi pegang tanganku balik, tarik 3-4 tapak sampai balik di Darul Hadis di Dimashq. Sampai balik. Ada dia tanya, macam mana habis sampai gitu? Kemah gila. Jalan mana yang Imam ikut tadi? Tak ikut. Tak tanya. Kenapa Imam Nawawi ajak dia? Kenapa ajak tukang sapu? Kenapa tak ajak orang lain, hak sakan-sakan, anak murid lain? Kerana orang ni tak tanya banyak. Faham tak? Jadi tak tanya, ikut. Sebab tu banyak kita tengok kadang-kadang tok-tok guru, hak dalam majlis-majlis dia orang biasa ni, kadang-kadang banyak kita tengok benda pelik-pelik berlaku pada mereka. Hak anak murid kanan tepi ilmuwan tak ada apa-apa, relax biasa. Tak ada berlaku banyak kepada orang-orang yang biasa-biasa di kalangan mereka. Tak semualah. Kadang-kadang ada juga anak murid kanan memang dapatlah apa yang guru bagi tu. Ada seorang tok guru kita di Kedah, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Baba Khairul, Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan. Dia cerita benda ni, walaupun dia tak cerita kat semua orang, tapi saya cerita ni bukan sebab dia suruh cerita, tapi kelebihan Allah Ta'ala bagi. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, dia kata, saya pergi ke sana bawa anak-anak, sampai depan makam Nabi SAW, Baba Khairul, Rasulullah SAW keluar daripada makam, keluar terus mai jumpa. Maka dia selimutkan anak dia dengan dengan kain burdah dia, selimut semua sekali. Maka Rasulullah datang dan kata, ya Rasulullah, ini anak-anak saya, doakan mereka. Rasulullah doakan semua. Dan Rasulullah masuk balik dalam makam. Ada orang yang yakhudhah jumpa dengan Rasulullah SAW, peringkat gitu. Dan kerana kebersihan hati dia, zikir dia dan sebagainya. Kita Masya Allah, tabarakallah, ambil keberkatan dengan cium tangan dia pun cukup lah. Baik. Ni kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dah. Jangan banyak bertanya. Takut nanti terputus madad. Bukan tak boleh tanya dalam majlis para ulama, tidak. Maksud jangan banyak mempersoalkan. Saya cerita dah sebelum ni kan, di majlis Kiai Hamid Pasuruan, seorang ulama besar daripada Pasuruan. Dia ada seorang lelaki mai jumpa di rumah dia, kata Kiai Hamid ni tidak solat jemaah di masjid. Apa kiai apa dia kata? Tak solat di masjid. Maki mai jumpa Kiai Hamid di rumah. Kata begitu gini-gini, Kiai Hamid tolak dia. Tolak dada dia. Jatuh dia. Lepas jatuh, dia marah. Dia kata, kenapa tolak saya? Dia bangun, tengok tidak lagi duduk di Pasuruan. Duduk di mana? Duduk di Mekah. Dua-dua duduk di Mekah. Kiai Hamid tolak tu. Dia marah di Pasuruan. Pasuruan di Indonesia, di Surabaya, tanah Jawa. Tolak pun jatuh, bangkit duduk di Mekah. Kata Kiai Hamid, di sini aku solat setiap hari. Takut terus baklong tu. Jadi nak murid terus lepas tu. Nampak tak? Hak tu pun bagus juga lah. Dia marah-marah dulu, lepas tu Kiai nasib baik lagi kalau dia sepak mati terus. Jam. Orang nak bagi petunjuk dulu. Sebab tu kita jangan memusuh dengan wali-wali Allah Ta'ala. Kerana kita ni kadang musuh
an-nasu atau al-mar'u a'da'un lima jahil. Dia bermusuh dengan benda yang dia tak tahu. Nah, kalau dia tahu hakikat, maka dia tak akan musuh dengan orang-orang begini. Dia akan cinta dan kasih. Tapi sebab dia tak tahu, maka dia pun musuh. Ini masalah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma kanat zira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kaki kambing itu lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahagian badan kambing itu bukanlah tu yang paling Nabi suka. Nah, satu Sayyidah Aisyah kata, walakinnahu kana la yajidul lahma illa ribba. Tapi dah Nabi jarang-jarang dapat daging. Kadang-kadang saja daging dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jemput dan sebagainya. Wa kana ya'jalu ilaiha. Maka Nabi kadang-kadang tak sabar untuk nak merasa daging kambing tersebut. Bahagian yang paling cepat masak, bahagian depan, nampak daging kurang dekat dengan tulang. Maka kerana itu Nabi suka, li'annaha a'jaluha nadja. Kerana yang paling cepat masak adalah bahagian tersebut. Sebab tu Nabi suka bahagian tu. Soalan Sayyidah Aisyah nak mentarjihkan. Kata sebenarnya bukan tu yang paling Nabi suka pun, ada banyak lagi bahagian lain. Cuma yang tu paling cepat masak. Rasulullah pula jarang-jarang dapat daging. Jadi bila dah dapat daging sekali, orang panggil tu, maka Nabi akan minta yang paling cepat masak sekali untuk dirasa terlebih dahulu. Itu dia. Kana qala sami'tu shaykhan haddathana Mis'ar qala sami'tu shaykhan min Fahmin qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna atyabal lahmi lahmul zahri. Nampak Nabi sebut daging yang paling terbaik, yang paling sedap adalah daging belakang kambing. Nabi suka makan kambing, lembu kadang-kadang. Karena dalam hadis Nabi sebut, hadis yang sahih, mengatakan lahmul bakhar da'un walabanuha shifaun. Nabi kata gitu. Daging lembu penyakit. Kalau susu dia ubat. Susu ubat, daging dia penyakit. Jadi daging lembu jangan makan banyak sangat. Sikit-sikit tak apa. Banyak-banyak penyakit. Lepas tu kita jarang dengar kambing kena penyakit kambing gila. Lembu gila dah. Penyakit kuku, penyakit mulut, jarang kita dengar kambing kena. Sebab kambing dengan lembu beza dia cara makanan dia. Khususnya kambing kampung. Kambing kampung dia makan cerdik. Dia akan makan 40, lebih kurang 40 pucuk sehari. Mau pucuk dia makan. Lembu bukan pucuk dia makan. Plastik dia hentam, more dia hentam. Lepas tu kita tengok lembu, kalau kita sembelih, tengok kadang-kadang belah perut keluar dengan plastik. Taik dia sendiri pun keluar. Memanglah pun. Kerak tu tambah bahagian taik tu. Lagi. Macam-macam dia makan. Kadang-kadang tu hujung daun pokok apa ni, kelapa sawit pun dia hentam. Kambing pun pelik tu, apa dia maklum ni. Hujung daun tu pun dia makan. Apa perasaan dia dan kita apakah dia punya taste dia, kita pun tak tahu. Sama-sama kambing lah menyembah. Sebab kambing dia cerdik, dia pandai pilih. Pandai pilih ni. Orang tua kata, kita pun tak ada nak kawan dengan kambing-kambing ni. Orang tua kata, mereka duk tengok kambing kan. Itu cara kambing. Tapi kambing Zamala ni duk pergi makan dedak. Jadi kambing Zamala, itulah kambing hak tua-tua dia akan kata lah, orang muda-muda ni gitulah. Suka fast food ni. Kami orang tua-tua dulu makan pucuk-pucuk gitulah. Sama macam kita. Gitu. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul qalb. Ini disebut dah hadis sebelum tu. An Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alayya nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaka aw a'indaki shay'un. Nabi masuk ketika Fathu Makkah, Nabi tanya, ada makanan apa tak? Ini dalil menunjukkan kata boleh sepupu sepapat masuk rumah dengan syarat tidak ada fitnah. Rasulullah memang tidak akan ada fitnah. Nabi tidur di rumah Sayyidina Ummu Hani. Ketika sebelum Nabi, selepas mana Sayyidina Aisyah meninggal. Maksudnya tidak ada fitnah, kita sebut. Maka boleh untuk kita masuk sembang dengan sepupu kita dan sebagainya, tidak ada masalah. Cuma kena jaga adat-adat dan tata cara pergaulan. Adik ipar, kakak ipar, dan sebagainya itu pun kena jaga juga. Kenapa? Kadang-kadang Nabi sebut, orang tanya kepada Rasulullah SAW, macam mana dengan adik ipar dengan kakak ipar pula ya Rasulullah? Adik dengan kakak ipar. Kata Nabi SAW, in hamul maut. Hamul maut kata dia. Hamul maut maksud dia apa dia? Jenis ipar-ipar ni lagi bahaya. Boleh membunuh. Bunuh dia macam mana?
Kadang dia beramah tamah sangat tu, dia main perasaan lain nanti. Yang ni bini abang, ini bini adik. Si abang pula tapi beramah tamah telajak pula dah dengan adik ipar dia. Kadang-kadang dia main perasaan lain. Dia tetap juga tu ajnabi bagi kamu. Dia kena pakai tudung depan kamu. Sebab tu kena jaga betul-betul di rumah. Kalau kata ada adik kita, adik ipar kita dan sebagainya, orang lelaki kalau duk ni pakai seluar yang lengkap, baju pula jangan duk buka, taulah tegak pun kan, berketak 7 six-pack kan, 7 ya, bukan 8. Dia jadi tak cukup sebab tak ada nak masuk gym bagi perhabis. Jadi bila jadi gitu, duk sonok tunjuk kat adik ipar. Jadi itu bahaya. Semua tu benda-benda tu mengundang fitnah. Faqultu la. Kemudian bila masuk Nabi dia kata, Sayyidina Ummu Hani kata tak ada ya Rasulullah, tak ada makanan apa. Illa khubzun yabisun wa khallun, adalah roti kerah dan juga ada cuka. Faqala hati, kata Nabi hati, ma aqfara baitun min udmin fihi qal. Maksud Nabi kata kira okey lagi lah. Rumah yang ada khal ini tidaklah dikira sebagai rumah yang kosong daripada benda. Maksudnya kurang ada lagi. Jadi bawa mainlah makan sekali. Jadi bukanlah Nabi maksudnya ingin memuji qal itu secara tinggi sangat, tidak. Cuma Nabi nak abang kata kurang-kurangnya ada juga tempat nak cicah daripada tak ada langsung. Mainlah qal, tak ada masalah. Baik. Hadis yang seterusnya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-saridi 'ala sa'iri at-ta'am. Kelebihan Sayyidina Aisyah berbanding dengan wanita-wanita yang lain, dengan isteri-isteriku yang lain, adalah kelebihan seumpama lebihnya sarit daripada makanan-makanan yang lain. Sarit ni jenis makanan yang mana dicampur macam-macam dalam sarit tersebut. Ada jenis sarit ni macam-macam jenis. Kalau di sini orang panggil, di sini dipanggil lupa. Dia ada nama di tempat masing-masing, ada nama. Sarit ni nama di Mekah. Di Mekah dia panggil sarit, dia akan bagi tahu. Di sini tak panggil sarit. Dia panggil dia tu orang Melayu. Asrit lah. Sarit kot. Sarit nanti sebut dalam bahasa Madinah tu macam Makkah. Dia ada orang orang baru ingat. Orang Arab panggil fattah. Di sini panggil fattah. Tu fattah tu. Nasi, daging dalam dia, kemudian bawah roti. Nasi fattah dipanggil. Kan? Nasi fattah. Bukan Ustaz Fattah. Apa ni? Ustaz Abdul Fattah. Nasi fattah. Baik. Jadi apa ni kalau di sini kalau kita minta fattah. Fattah di sini dia buat biasa aja. Dia buat nasi. Dia buat susu sikit dalam nasi tu. Kemudian dia buat daging, kemudian dia buat roti di bawah. Dia ada 3 slice. Sedap lah. Cuma kalau di negara Arab yang lain, di Bahrain, dia ada nama dia sendiri. Dan dalam daging tersebut, dalam nasi tersebut, dia akan campur macam-macam pula. Ada yang buh jagung, ada yang buh campur sekali dengan kacang-kacang, ada yang juga campurkan sekali dalam tu pisang, ada yang campur sekali dalam tu bubuh kacang lah, ubi kentang. Dia campur. Jadi campuran makanan tu sedap. Yang Nabi kata sedapnya ataupun baiknya Aisyah ni tak boleh nak banding dengan perempuan lain. Bukan kata sedap tu kita sedap bahagian lain pula ni. Tak, maksudnya nak dibandingkan kata betapa sayangnya Nabi kepada dia, manisnya Aisyah ni seumpama sarit berbanding dengan makanan yang lain. Jadi kata para alim ulama, Nabi memberi contoh, ni contoh yang benar. Kenapa? Bukanlah Nabi nak maksudkan kata sarit ini adalah makanan yang paling sedap di dunia. Kan itu. Kenapa? Kerana setiap tabaqah manusia dia ada tempat yang dia sedap makanan tu sendiri. Contoh kita kalau pergi ke Madinah, Al-Munawwarah, Makkah, kita makan sarit, kita kata biasa ya sarit. Macam Nabi sebut kafadli sarit ala sa'id at-ta'am. Dia kata nasi, saya rasa duk makan ni nasi dagang sedap lagi kata. Orang Terengganu kata. Orang belah-belah US pula kata, saya rasa pizza lagi sedap. Pizza lagi sedap daripada sarit. Dia masing-masing tempat. Nabi sebut sesuai dengan tempat Nabi. Faham? Tempat Nabi. Dan sarit pula dia mengumpulkan banyak askal ta'am dalam tu. Mengenyangkan, sedap, manis dan sebagainya ada. Jadi gitu. Jadi Nabi bagi contoh untuk memudahkan orang faham. Kalau Nabi sebut, Nabi boleh nak sebut kafadli pizza ala sa'id at-ta'am. Pizza. Pada sahabat pizza, macam pizza.
Noh nak terbang cari pula pizza kata apa. Nabi nak kena terang pula. Payah sebab kalam Nabi, kalam yang bila orang dengar jelas terus. Nah. Kita boleh faham dengan banyak makna. Sebut pizza yang orang tak faham, Nabi nak kena ulang balik. Tu bukan dipanggil jawami'ul kalim. Nampak tak? Tu tak panggil jawami'ul kalim lah. Kita kalau bercakap nak kena ulang banyak kali. Sebab apa? Sebab tak jawami'ul kalim. Nabi cakap pendek pun orang faham terus. Faham tu lah macam-macam faham. Nampak tak? Sebab tu sahabat, para ulama ada beza banyak pandangan dalam kalam-kalam Nabi. Kenapa? Kerana jawami'ul kalim, terkumpul banyak pandangan dalam satu kalam. Dia kata hebat kalam Nabi SAW. Lihat. Jadi kafadli sarin ala sa'ir ta'am. Jadi sini boleh tak kita puji bini lain? Kalau ada banyak bini, ada bini yang kita puji lebih daripada bini-bini yang lain. Boleh tak, ada masalah. Adakah itu sebagai adil ataupun tidak? Tak, keadilan tidak termasuk dalam bab tu. Keadilan bab nafkah itu adil. Nafkah, kewangan dan sebagainya kena adil. Kiswah, baju. Tapi kalau dalam bab kasih sayang, tak boleh nak bagi adil. Bini kata, bang kena adil dengan kasih sayang kami sama-sama kami. Mana boleh? Kasih sayang ni bukan boleh dibagi adil. Tak boleh bagi di 20 lagi simpan untuk mak. Begitu. Dah 4 orang, 20 jadi 80. Dah 100%. Nak bagi kat siapa? Tadi semua pakat kena bagi 20 ya. 20 bagi kat mak pula hari tu. Tak boleh. Ada orang kadang-kadang isteri dia yang seorang ni dia sayang sungguh 80%. Ada 20% dia sayang. Adakah dia kira tidak adil? Tak, tidak termasuk dalam bab adil dalam kasih sayang. Baik. Terus. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tadi kalau orang tanya macam mana boleh masuk hadis ni, sedangkan ni bab makanan, kenapa tiba-tiba masuk bab fadilat Sayyidina Aisyah? Patutnya masuk manaqib Sayyidina Aisyah ni. Dan Nabi ada juga sebut makanan tu, seolah Nabi boleh membandingkan makanan. Jadi dalil daripada hadis ni seolah nampak kata Nabi pernah rasa sarid dan Nabi pernah makan makanan lain. Dan bila dia buat perbandingan, Nabi kata sarid lah paling sedap kali. Yang sakat Nabi makan. Kafadli sarid ala sa'ir ta'am. Tu ada kait juga tu. So Nabi pernah makan lah. Gitu. Fadlu Aisyah radhiyallahu anha ala nisa'i kafadli as-sariri ala sa'ir ta'am. Wa bihi ilai qala عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أخت. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku sungguhnya pernah dilihat Rasulullah berwuduk selepas makan sauri akhid. Sauri akhid maksudnya daging, bukan daging lah, keju lah, keju. Sauri akhir ni keju dia panggil, bahasa mudah kita. Maksudnya labanun mujammad, daging susu yang keras. Dia payah nak terjemah. Kita tengok dah fenleaf kan, keju fenleaf tu. Seorang peniaga yang berdagang kemudian bawa susu, tiba-tiba susu tu beku dalam perjalanan, dia tengok keluarlah fenleaf. Rupanya daripada situ jadi faham tu. Sauri akhir tu maksud dia apa dia? Fenleaf lah. Fenleaf tu nama jenama keju lah maksud dia itu. Summa ra'ahu akala min katifi syatin summa shalla wa lam yatawadda. Jadi Nabi makan, bila keju Nabi makan dan Nabi berwuduk. Kemudian ada yang melihat pula Nabi makan kaki kambing, kaki depan kambing, maksudnya bahu kambing. Summa shalla, kemudian Nabi solat tanpa berwuduk. Boleh lah. Jadi maksudnya bukanlah nak kata ada benda khas ni kena wuduk, ni tak kena wuduk. Ni yang dimasak dengan api, yang tidak dimasak dengan api. Maksud dia kadang-kadang tengok kepada keadaan. Wuduk di sini pula adakah masuk wuduk lughawi ataupun wuduk syar'i? Wuduk syar'i. Maksud berwuduk dengan wuduk syar'i. Kadang-kadang wuduk juga bermakna ghuslu, al-ghuslu, basuh. Mujarrad basuh mutlak tu ada dipanggil wuduk juga. Nampak tak? Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyata bitamrin wa sawiq. Nampak? Sawiq ni buat pada gandum. Adunan gandum campur dengan tamar. Bagian kata kalau kata tamar campur dengan gandum, goreng buat cucuk tamar.
Nah, kuih tamar ataupun di sini biskut yang kita duk beli tu campuran bubuh dalam tu ada tamar, ada kurma. Nama apa biskut tu? Mbak ingat? Orang duk beli selalu biskut tu. Biskut tu sedap kali di dunia tu. Ingat biskut tu? Tak ingat? Ada dalam biskut pergi kedai tengok. Dalam tu ada kurma dalam dia. Sebagian kata yang tu juga boleh panggil sawik, tapi kecil lah. Jadi ni adunan tepung, kemudian makan dengan tamar. Ni waktu bila ni? Aulam sudah kenduri kahwin. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Safiyah. Makanan dia adunan tepung dengan tamar tu ya. Ambil tamar, buah mangkuk, pakai makan. Lepas tu tepung tu goreng ke ataupun buat je nak makan ramai-ramai. Oh, mudah sungguh noh. Kenduri kahwin Nabi SAW. Boleh kita buat gini ni? Boleh buat kat kampung. No? Tok Imam dia hantar keluarga dia, Tok Imam saja pi. Lepas ni pakai tak pi semua. Lepas tu yang apa ni, mai keluarga-keluarga lain pun kata, lepas ni kita kena check balik lah. Dia ni buat kenduri makan apa? Tanya dulu makan apa. Kalau makan buah kurma apa semua tu, kita makan tu di tepi jalan, lepas tu buat tepi rumah dia. Kita ni kena sibuk dengan bab makanan tu, kalut sangat. Sebab nak ni kan, sebab dah buat macam mana adat tempat kita begitu. Padahal kenduri kahwin ni nak bagi tahu kat orang je. Kata dia ni kahwin, tu saja. Jadi jamu pi apa pun tak ada masalah apa. Nah, jamu pi apa pun. Buat apa ni, goreng ikan bilis saja. Ya. Beli sipsi banyak-banyak jamu kan kat orang. Mana nasi ni, makan sipsi dulu. Ayak pun tak ada, ayak hujan ya. Hujan turun tak ada. Minum ayak hujan. Amat kata simple. Buat simple lah. Waktu teruk sangat. Saja buat teruk. Nah, maksud nak suruh buat simple. Ni sampai kadang-kadang kahwin tu sampai 80 juta kena kahwin. Panggil nu raja ni, orang miskin sedih tengok. Tak panggil pun. Buat di hotel besar. Nah, duduk atas macam dengan raja. Depan pula VIP. Bukan VIP kan. VVVVV. Tak ada nak sebut. Punya banyak lah. Makan tak habis pun. Orang miskin kat luar lapak nak mampu. 2 minggu nikah cerai. Nampak tak berkat. Orang kampung kenduri 2 mata Nah, sayur labu. Lepas tu ikan masin. Lepas tu ulam kutik di kampung tu, orang kampung makan kutik. Lepas tu tumbuk cabai, tak tepi. Ambil lah ulam tu buh, cabai buh kat tepi. Buffet, kan? Buffet. Makan hak tu ya. Kahwin 30-40 tahun, beranak pinak, mati, hidup balik, duk kekal tu. Kerana berkat. Ni ada. Yang penting berkat tu. Nak orang doa kita. Ni panggil orang entah apa-apa, tak tahu nak doa kita ke tak, wallahu a'lam. Meh atas ni apa? Best ayu. Korak dia. Cuba panggil orang kampung, masya-Allah, moga Allah Taala berkati. Doa-doa kan macam tu kan. Barakallahu lakuma. Menyanyi siap lagu Mahir Zain. Kan? Budak malas sekolah. Nah. Orang Kelantan tengok sudah. Lawak demo tu. Suara sedap dia. Budak malas sekolah. Se kan. Baik. Oi. Qala haddatsana Fa'idun maula Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafi'in maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani Ubaidullah ibn Ali an jaddatihi Salma anna al-Hasan ibn Ali wa ibn al-Abbas wa ibn Ja'far atawha faqalu laha. Sayyidatina Salma ni pernah diceritakan Sayyidatina Salma didatangi Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Ibn Abbas dan Ibn Ja'far. Nah, ni semua orang panggil apa? Anak saudara mai dengan pok-pok saudara dia. Nah, sepupu-sepupu ni. Bukan anak saudara noh. Sepupu. Sayyidina Hasan dengan apa ni Sayyidina Ibn Abbas sepupu. Ibn Ja'far juga sepupu, ni sepupu, tiga-tiga orang sepupu. 3 orang sepupu ni semua sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ni depa dah besar. Sayyidina Hasan pun masa ni dah besar dah. Sayyidina Hasan waktu Rasulullah meninggal umurnya 8 tahun. Sayyidina Husain umurnya 5 tahun. Lebih kurang tu dah. Berbeza tak jauh masa, tak jauh beza. Maka depa datang rumah Sayyidatina Salma. Sayyidatina Salma ni adalah tukang masak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang masak Rasulullah banyak. Khayyat tadi, Salma. Nah. Maka bila masak kepada apa ni, bila datang rumah Sayyidatina Salma,
Maka dia kata, isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Kata 3 orang sepupu ni, saudara dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, wahai datuk kami, wahai nenek, tolonglah buat makanan kat kami ni, makanan yang Nabi suka dulu masa kamu masak. Makanan apa yang paling Nabi suka? Kami nak makan makanan tu pada hari ni. Maka kata Sayyidatina Salma, ya bunayya la tashtahihi al-yawm. Hari ni orang tak makan dah makanan Nabi makan. Orang tak lalu dah makanan tu. Qala bala, bahkan buat, isna'ihi lana, kami nak makan juga. Ni kata cinta kepada Rasulullah, nak semua hak makan Nabi, depa nak makan. Ni kita baca bab ta'am Nabi SAW ni. Kau boleh kena try semua ni yang Nabi makan ni. Kau boleh cari. Maksudnya kena pernah hidup sekarang susah, kena pernah makan hak sedap-sedap pun makan. Nabi SAW tinggalkan kita dengan banyak cara. Kalau cerita terlibat Nabi makan daging apa ni, makan roti kerah saja, tak makan ayam, kita kata payahnya nak beramal dengan sunnah Rasulullah. Tengok Rasulullah makan ayam juga, alhamdulillah, sunnah juga kita. Nampak tak Nabi, masya-Allah tabarakallah, Allah memahami umat dia ni macam-macam perangai. Suka makan. Cuma sikat 3 rasa mungkin Nabi tak ada sempat nak rasa. Qala faqamat, maka terus Sayyidina Salma bangun, fa akhadhat syai'an min sya'irin, dia terus ambil sikit gandum, fatahanathu, kemudian dia uli, summa ja'alathu fi qidrin, kemudian terus letak di atas kuali, wa sabbat alaihi syai'an min zait. Nah, tengah letak atas kuali tu tabak-tabak sikit minyak, wa daqqatil fulful wat tawabil, kemudian tawabil ni rempah ratus. Fulful ni panggil apa? Bukan cabai apa? Lada campur sikit gitu. Fa kharrabathu ilaihim. Satu masya-Allah. Ambil tepung gandum, uli. Kemudian buat macam lempeng tu. Kemudian buh minyak zaitun sikit atas dia. Kemudian ambil full tu. Kemudian ambil tawabil, ambil 400 tu. Cako, babas tu kan. Buat atas sikit. Tak payah ambil itulah. Beli kat kedai motorah tu. Tumbuk. Mau masuk habis semua yang 400, tabuk sikit atas dia. Kemudian try makan tengok. Sedap ke tak sedap? Takut usah sekali tu yang makan. Sedap makan dah. Dia tak habaq pula buh garam ke apa sikit, tak buh pun. Masya-Allah. Qalat hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Masya-Allah tabarakallah. Nampaklah tawaduk sungguh Rasulullah. Walaupun dunia di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh Nabi untuk pusing dunia ni bila-bila masa pun boleh. Tapi Nabi hanya makan yang ni saja. Nampak? Tu dia. Beza sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan. Sebab tu Rasulullah tidak layak untuk dibandingkan dengan siapa-siapa. Tak boleh. Seorang penulis Kristian orientalis memasukkan Rasulullah termasuk di kalangan 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. 100 manusia paling cerdik dan paling berpengaruh di dunia, antaranya adalah Rasulullah SAW. Yang lain dah Hercules, ni orang berpengaruh di dunia. Termasuk juga Albert Einstein. Lepas tu Rasulullah masuk sekali. Ada orang bangga tengok Rasulullah dimasukkan dalam kitab ni. Tak patut bangga gitu. Rasulullah tak patut masuk dalam tu. Kamu nak bangga dengan Rasulullah dimasukkan oleh Kristian tersebut, di dalam kitab yang disamakan dia dengan orang-orang yang tak ada apa. Tiba-tiba dimasukkan dalam kitab tersebut. Sedangkan Nabi telah sebut dalam Quran, kitab tidak ada bandingan. Kalamullah. Hak tu dah patut dah, tak patut masuk dalam kitab tu pun tak apa. Orang yang tertipu, dia akan kata tengok orang Kristian berpuji Rasulullah. Tu bukan puji tu hina Rasulullah tu sebenarnya. Memasukkan di kalangan pok-pok tu. Dibandingkan. Tak kena tu. Nampak tak? Ada ulama-ulama rak kitab tersebut. Kita bukan mula baca, kita akan kata, masya-Allah, Rasulullah dipuji oleh pok ni, termasuk abaqirah zaman. Orang yang cerdik di muka bumi Allah Ta'ala ni. Kemudian ulama-ulama Azhar tulis kitab, rak kitab tersebut. Nabi tak layak masuk kitab tu. Tu dia, masya-Allah. Kalau ulama-ulama Azhar, masya-Allah tabarakallah, semua kitab yang keluar di dunia semua mereka baca. Dia ada lajnah khas untuk baca semua kitab di dunia. Lepas tu mai ada kitab apa pun, semua mereka jawab siap dah. So bimbang. Semua ada, semua kita tak ada nak baca. Kita pula tak nak baca, kita ada ke? Ada kita penuntut Azhar. Ulama-ulama Azhar baca semua. Kitab-kitab. Itu kata kemah. Beruntunglah mai ke Azhar. Qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fazabahna lahu syatan.
Maksudnya Nabi SAW berkunjung ke rumah kami, maka kami pun menyembelih kambing seekor kepada Rasulullah SAW. Faqala ka'annahum 'alimu anna nuhibbu al-lahma. Bila Nabi masuk ke rumah, Nabi kata macam tahu pula kita suka makan kambing, no? Bahasa Kedah lah, nampak macam mesra kan. Kalau terjemah dia macam dia tahu bahawa kita suka memakan kambing. Itu nampak betul dia pula kan. Terjemah dengan bahasa kita mudah faham. Dia macam tahu pula. Jadi sunnah juga tu kita pergi rumah orang. Orang masak kita, macam-macam tahu pula. Kita suka makan ikan siakat 3 rasa. Buatlah selalu. Nampak? Fi hadis qissatun. Ada kisah dia, panjang lah. Cuma dikisahkan cerita tu, sahabat kata Nabi juga kadang-kadang boleh cakap begitu. No, tak ada masalah. Jadi kita pergi rumah orang untuk nak tayyibu, untuk kita nak bagi lembutkan hati orang yang datang rumah kita, ataupun kita nak pergi ke tuan rumah tersebut, nak bagi dia rasa seronok. Bila kita pergi ke rumah dia, kita kadang-kadang kita pandang biasa, tapi orang yang jemput kita mai ke rumah dia secara personal, kata ustaz kena mai rumah saya ustaz. Jadi kita pergi rumah dia tu, dia seronok ni macam kita ni tok wali besar. Nah, kita pula segan. Ustaz masya-Allah, silakan ustaz, masya-Allah. Lepas tu jamu pula. Allah, saya syukur sangat ustaz mai ni. Kita kata kita baru segan. Aku tahu lah aku ni siapa dia, kan? Dia sambut ni kita ni macam dengan tok-tok wali apa semua. Jamu kita jadi segan. Ya, tapi itu kata menggembirakan hati seorang muslim, moga Allah Taala gembirakan kita di akhirat kelak nanti insya-Allah. Nampak tak? Tu. Husnuzan orang kita tu, moga-moga Allah Taala akan angkat darjat kita. Kita ni duk harap dengan husnuzan orang. Nak harap betulnya kita aja tahu siapa diri kita. Nabi SAW tidak ada bandingan. Allahu a'lam. Baik. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Rasulullah SAW keluar bersama dengan aku. Rasulullah keluar dan aku bersama dengan Rasulullah. Sayyidina Jabir. Fadakhala ala imra'atin minal ansar. Kemudian Nabi masuk ke rumah seorang perempuan di kalangan Ansar. Fazabahat lahu syatan. Jadi perempuan ni mungkin jemput Rasulullah datang ke rumah dia. Maka perempuan ni pun menyembelih seekor kambing. Jadi perempuan sembelih. Perempuan yang sembelih. Dia tak bagi Rasulullah sembelih. Maksud dia sendiri yang nak sediakan semua untuk Rasulullah. Jadi perempuan kena mengaji ni, bab-bab ni kena bagi reti. Tengok suami ada orang nak main rumah, suami tak balik lagi, ayam duduk dah belakang, lambat beli ayam nak mempuih. Orang suruh beli ayam, dia pergi tengok ayam. Tengok ayam pun nak beli. Terlambat dengan Pak Long ni, dia pergi ke belakang rumah, dia melih sendiri. Kemah. Dia tangkap ayam, selok kain sampai ke paha, rigan ayam kan. Terus melih ayam pula. Kemah. Balik-balik ayam gantung dah depan rumah. Bini lelaki pun takut. Fa'akala minha. Kemudian makanlah daging tersebut. Wa atathu bi khina'in min rutab. Lepas nak makan, bawa mai pula khina' min rutab. Bekas rutab pula. Maksudnya satu bekas buah kurma basah. Fa akala minhu, Nabi makan. Summa tawadda'a lidh-dhuhri. Kemudian Nabi pun solat zuhur, berwuduk untuk solat zuhur. Fa shalla, Nabi sembahyang. Summa sarafa. Kemudian Nabi berpaling daripada solatnya, habis selesai tu, fa atathu bi ulalatin min ulalati syah. Kemudian bawa mai pula baki daripada syah tadi. Baki kambing tadi ada lagi daging sikit-sikit. Bawa mai pasang sekali letak depan Rasulullah. Boleh makan lagi ke Rasulullah. Sikit lagi ada. Maka Rasulullah pun makan balik. Fa akala summa shalla al-asra. Sudah. Nabi duduk lama di rumah tersebut. Jamu. Pas jamu. Tapi jamu yang ulang balik tadi je. Ni kata cara dia. Walam yatawadda. Masa solat asar, Nabi tidak lagi berwuduk pada ketika tersebut. Nabi tidak berwuduk. Dalil kata Nabi wuduk yang pertama tadi mungkin sebab Nabi tidak berwuduk sebelumnya. Hak wuduk kedua ni dah cukup dengan wuduk pertama tadi. Ini menolak pandangan orang yang kata kalau makan makanan yang terkena api kena berwuduk wajib. Ini menjawab kepada soalan tersebut. Pada Imam Tirmizi mazhab Syafi'i. Daripada Sayyidina Yaqub ibni Abi Yaqub an Ummil Munzir radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliun. Rasulullah masuk ke rumahku bersama dengan Sayyidina Ali. Walana dawali mu'allaqah. Dawali mu'allaqah maksudnya ada beberapa tangkai tamar hak duk bergantung. Tamar hak tergantung tu ada kali dengan dia punya tandan dia tu duk gantung tak dekat depan rumah. Faqalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul wa Aliun ma'ahu ya'kul. Nabi pun ambil makan sambil berdiri ya. Sambil berdiri. Ini dalil kata makan berdiri ni harus. Makan berdiri ni harus. Tak haram. Tak boleh dengan berlari ya.
Sambil lari sambil makan nasi. Tu tak boleh, bahaya. Sebab takut nasi tu jatuh rugi. Itu ya. Sebab tidak ada adab, tidak ada adab. Nabi Rasulullah makan buah sambil berdiri. Kemudian Sayyidina Ali pun ambil sekali. Rasulullah makan sambil dia pun ambil sekali. Makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Aliin. Kemudian Rasulullah kata kat Sayyidina Ali, "Mah ya Ali, fa innaka naqih." Dia kata, "Tuh, jangan duk makan. Mah, ini ukfuf, cukup. Hang tak boleh makan. Hang baru je sembuh. Lega penyakit tu. Penyakit apa Allah Taala." Faqalat fajalasa Ali. Apa ni wanita ni tengok lepas tu Sayyidina Ali kena duduk tu. Nabi kata, "Duduk, tak boleh makan. Hang tak boleh makan. Hang kena duduk." Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi makan lagi. Dia kena duduk. Tengok Allah. Nabi makan seorang. Qalat faja'altu lahum silqan wa sya'ira. Kemudian aku pun buat silk. Silk ni apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Silkun lobak, lobak dan juga syair. Jadi aku buat macam mana? Buat sup. Sup lobak campur dengan ada gandum sikit dalam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali, "Min hadha fa'asib, fa inna hadha awfaqu laka." Nabi kata apa? Yang ni hang boleh makan. Hak ni sesuai untuk kamu. Nabi tolak tadi, Nabi tak bagi Sayyidina Ali makan kerana Nabi mengetahui ilmu perubatan. Kerana penyakit Sayyidina Ali tidak sesuai untuk makan buah kurma pada ketika tersebut. Kamu tak sesuai makan makanan ni. Ini dalil kata Nabi mengetahui perkara berkenaan dengan perubatan. Dan Nabi tahu benda ni sesuai, benda ni tak sesuai. Boleh. Dan bila Nabi tengok dijamu makanan tadi, silqan tadi ni, lobak ini potong-potong masuk dalam Mekah. Kemudian Sayyidina Ali makan. Nabi kata, yang ni sesuai untuk kamu. Penyakit kamu sesuai makan ni. Ni kata hebat Nabi SAW semua bidang. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fa yaqul. Rasulullah datang kepadaku dan berkata, "A'indaka ghada'un?" Ada makanan pagi pada hari ini? Fa aqulu la. Aku kata tak ada ya Rasulullah. Fa yaqulu inni sha'imun. Kemudian Nabi kata aku berpuasa pada hari ini. Ini dalil niat, lafaz niat ini kalau kuat adalah sunnah. Lafaz niat secara lafaz jahriyah. Hal ini yang diambil hukum oleh para ulama mazhab Syafi'i dalam hukum talaffuz bin niyah. Ketika solat, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, untuk menolong, membantu menghadirkan niat dalam hati. Hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Mai Pak Wahabi tulis kita, antara bid'ah yang paling besar, yang pertama talaffuz bin niyah. Tu dia. Talaffuz bin niyah dulu dia kata. Sebab Nabi tak pernah buat. La ilaha illallah. Tu kata tidak erti qiyas, tidak erti hukum hakam berkenaan syarak dan sebagainya. Ini shaim ni Nabi sebut. Siam, apa persamaan dia dengan sembahyang? Ibadah, ibadah tu sama. Jadi ibadah ni Nabi lafaz. Ibadah tu tidak ada larangan pula pada Nabi untuk tidak lafaz. Tujuannya tidak lain tak bukan untuk membantu hadirkan dalam hati. Tidak ada masalah. Solat haji, Nabi lafaz jelas-jelas kuat-kuat. Waktu nak buat umrah haji, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tu kuat-kuat Nabi sebut. Tu niat tu, lafaz niat tu bukan niat. Niat adalah hati, lintasan hati ni. Hak tu lafaz niat. Jadi maksud dia lafaz niat tidak dilarang oleh Rasulullah. Dia kata tak, Nabi tak pernah buat. Ya, Nabi tak pernah buat tapi Nabi tak larang. Apa yang Nabi tak larang tu? Bukan Nabi buat, Nabi tak pernah buat. Jadi Nabi kata jangan la tatalaffaz bin niyyati fi shalah. Ada Nabi kata gitu? Lah hadis. Tak ada, hadis maudhu'. Hang yang buat hadis tu. Tak ada, Nabi tak sebut. Jadi bila Nabi tidak melarang, maka tidak ada masalah. Baik, hadis ni menunjukkan dalil talaffuz bin niyyah. Qalat fa atani yawman. Satu hari aku datang. Dan kemudian datang Rasulullah satu hari. Fa atani yawman. Ya. Faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun. Fa atani yawman, maksud ada orang datang mai ke rumah bagi barang pada kita. Satu hari ada orang datang ke rumah bagi barang. Fa atani yawman tu. Faqultu, kata aku kepada Rasulullah, ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun. Telah diberi hadiah kepada kita ya Rasulullah. Qala wa ma hiya? Apa hadiah tersebut?